Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Assalamualaikum and selamat pagi semua. Today we are going to learn about past simple. Hari ini kita akan belajar tentang past simple, iaitu salah satu tajuk untuk grammar bagi unit 2. Okay, which is one of the titles for your grammar lesson in the second unit. Okay, past simple. Let's see what past simple is. Okay, mari kita tengok apa tu past simple. Okay, past simple is used to show an action which is completed at a definite time in the past. Okay, past simple ni digunakan untuk menunjukkan sesebuah perbuatan yang dibuat pada sesuatu masa yang lalu. Maknanya bila kita nak cakap pasal benda yang kita dah buat, okay, benda ni dah selesai. So kita pakai ayat ataupun verb dalam versi past simple. Okay, contohnya benda tu kita dah buat last night, semalam, ataupun last Sunday, Ahad lepas, last week, minggu lepas, last month, bulan lepas, ataupun last year, tahun lepas, ataupun 10 minutes ago, 10 minit yang lalu, an hour ago, sejam yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, ataupun a month ago, sebulan yang lalu. Selain daripada tu, kita boleh juga pakai past simple untuk bercakap pasal sesuatu yang kita dah buat yesterday, semalam, ataupun yesterday morning, pagi semalam, ataupun yesterday afternoon. Okay, so secara mudahnya past simple ni untuk bercakap tentang apa yang kita sudah buat, sudah selesaikan. Okay, alright. So kita tengok dekat slide yang kedua, tajuknya ialah regular verbs. Okay, regular verbs ni maksud dia kata kerja. Verb itu ialah kata kerja. Okay, perbuatan apa-apa yang kita buat itu ialah verb. Okay, regular verbs bermaksud kata kerja yang biasa. Maknanya tak ada banyak beza pun daripada ejaan asal dengan ejaan yang baru. Okay, ejaan baru tu apa? Ejaan baru ialah ejaan yang kita pakai bila dia dah tukar daripada present kepada past. Okay, present ialah sekarang, past ialah simple past yang sudah buat. Okay, dia cakap, tengok kolom yang pertama, most regular verbs plus ed. Maksudnya kebanyakan regular verb kita cuma akan tambah ed di bahagian belakang dia. Okay, bila nak cakap benda tu sudah dibuat pada suatu masa yang lepas, kita tambah ed saja. Contoh perkataan yang pertama, kita tengok check. Bila versi past simple, dia akan jadi checked, ada ed. Open, opened. Play, played. Want, wanted. Rain, rained. Watch, watched. Walk, walked. Visit, visited. Okay, senang kan? Okay, now kita akan tengok kalau perkataan tu, verb itu berakhir dengan E, macam mana kita nak buat? Dia cakap kalau hujung verb itu, kata kerja tu, dia ada E, cuma tambah D sahaja. Okay, tak perlu tambah ED, cuma tambah D sahaja sebab hujung dia dah ada huruf E, jadinya tugas kita cuma tambah D sahaja. Okey, contohnya perkataan yang pertama, arrive. Ejaan dia A-R-R-I-V-E. Huruf last kali ialah E. Jadi kita cuma tambah D sahaja. Jadi perkataan arrive dalam simple past ialah arrived. Okey. Tengok perkataan seterusnya, practice. Bila ditukar kepada past tense, dia akan jadi practiced. Like, liked. Close, closed. Change, changed. Okay, bila hujung perkataan itu, hujung verb itu berakhir dengan E, kita cuma tambah D sahaja. Okay, kita tengok yang seterusnya. Ending in consonant, double last letter and add ed. Okey, bila perkataan verb itu, kata kerja itu berakhir dengan konsonan. Apa itu huruf konsonan?
B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Okay, konsonan ialah huruf konsonan, bukan huruf vokal. Huruf vokal A, E, I, O, U. Okay, so konsonan ni huruf selain daripada huruf A, E, I, O, U. Okay, bila verb itu berakhir dengan konsonan, apa yang kita kena buat? Kita kena doublekan huruf yang hujung dia. Doublekan huruf yang hujung, kemudian tambah ed. Mula-mula kita kena doublekan huruf yang hujung, kemudian kita tambah ed. Okey, macam mana nak buat? Tengok dekat sini contoh dia. Dia bagi grab. Perkataan asal dia ialah grab. Bila tukar kepada simple past, kita akan doublekan huruf yang hujung. Huruf yang hujung dia huruf apa? Huruf B. Jadi, kali 2. Huruf B tambah lagi satu huruf B. Lepas tu tambah ed. Tengok kat sini. B jadi 2. Kemudian ditambah ed. Jadi, sebutannya grabbed. Okey. Tengok perkataan yang seterusnya. Stop. Stop, huruf akhir dia ialah huruf P. So, kita doublekan huruf P. Kemudian kita tambah ed. Jadi, stopped. Okay. Perkataan yang ketiga kita ada travel. Travel. Huruf last dalam perkataan ini ialah travel. Huruf last dia ialah L. Jadi bila tukar kepada past tense atau simple past, kita akan tambah L lagi satu. Sekejap, tukar warna je. Kita akan tambah L lagi satu dan juga ed. Jadinya traveled. Okay, kamu akan nampak benda ni dalam slide yang kamu dapat nanti. Teacher letak sekali. Right, don't worry about it. Okay, kemudian kita ada lagi satu jenis. Bila huruf, bila perkataan kata kerja tu berakhir dengan huruf Y, apa kita nak buat? So, bila verb itu, kata kerja itu berakhir dengan huruf Y, kita padamkan huruf Y ni. Kita buang huruf Y, gantikan dengan IED. Buang huruf Y, ganti dengan IED. Okay. Tengok dekat sini macam mana kita buat. Contoh dia perkataan try. So, try ejaan dia T-R-Y. So, kita buang Y, kita tambah IED. Tengok kat sini, dia jadi tried. T-R-I-E-D. Okay, perkataan kedua yang kita ada ialah cry. So, kita buang Y, kita tambah IED. Gantikan dengan IED. Jadi, C-R-I-E-D. Cried. Okay. Last kali, contoh last kali saya bagi, study. Kita ada perkataan study. S-T-U-D-Y. So, huruf terakhirnya ialah huruf Y. Kita potong huruf Y, kita ganti dengan IED. Okay. Ini kita tukar kalau kita nak pakai ayat dalam bentuk past simple. Okay. Alright. Seterusnya, tadi tu regular verb, huruf yang biasa. Maksud dia, bila dia bertukar kepada simple past, dia akan tambah ed sahaja. Tapi yang ini, kita ada irregular verb. Apa maksud irregular verb ni? Irregular verb ni, maksud dia, perkataan tu bila kita tukar daripada present kepada past, tapi ejaan dia tu pun lain. Ejaan dia jadi berbeza sangat. Okay, untuk yang ni memang susah sikit kita nak faham. Jadi teacher dah bagi kamu satu senarai. Kamu boleh salin dalam kertas kamu. Nanti dah dapat buku, kita tampal je. Okay. So, kita tengok perkataan yang pertama. Be. Okay, ini ialah present dia. Be. Kalau be itu, maksud dia bukan be. BE tu. Maksud dia ialah is atau am atau are. So, perkataan ni bila jadi past, dia jadi was atau were. Perkataan kedua, bite, akan jadi bit. Break, broke. Bring, brought. Buy, bought. Can, could.
come, came. Do, did, draw, drew. Drink, drank, eat, ate, and so on and so forth. Kamu boleh tengok sendiri dekat bawah ni. Okay? Kalau tak tahu maksud, boleh pakai kamus dan cuba cari maksud dia. Okay, kelas? Alright, seterusnya kita ada past simple negative. Apa maksud past simple negative? Past simple negative maksud dia kita ada perkataan did, kemudian kita tambah dengan perkataan not, kemudian present form of verb. Okay, kita tambah perkataan did, tambah not, tambah present form of verb. Okay, bila kita tengok perkataan ini ada dalam satu ayat tu, kata kerja yang akan datang selepas dia mestilah dalam keadaan asal, ejaan asal. Tak boleh bertukar ejaan. Okey, kita akan tengok dekat sini nanti contoh dia. Okey. Did not do. Yang ni maksud dia tidak buat. Okey, bila tukar kepada perkataan dalam versi past tense, dia akan jadi didn't do. Okey. Ini D-I-D-N apostrophe T ini ialah singkatan daripada ejaan did tambah dengan not. Dia akan jadi didn't. Okey. So, selepas perkataan did, kamu tak boleh tambah perkataan kata kerja dalam versi ejaan yang lain. Dia mesti ejaan yang asal. Okey, kalau ejaan asal bagi perkataan do ni ialah do, lepas perkataan did, dia mesti asal juga do. Okey, tak perlu tambah ed, tak perlu tambah ied. Okey, eja yang biasa saja. Okey, seterusnya kita tengok did not work, tidak bekerja. Didn't work, tidak bekerja ataupun tidak menjadi. Did not eat, tidak makan. Didn't eat. Did not dance, tidak menari. Didn't dance. Did not see, tidak nampak, tidak lihat. Didn't see. Okay, dia tak akan jadi didn't saw, tak akan jadi didn't seen. Okay, dia akan jadi didn't see sahaja. Dia akan ambil ejaan asal. Tak ada perubahan ejaan. Okay. Nah, kita tengok yang seterusnya. Itu yang terakhir bagi kali ni. Kita ada past simple question. Past simple question maksudnya bila kita nak tanya soalan dalam keadaan benda tu dah siap, orang dah buat dah benda tu. Macam mana kita nak buat? Kena ada perkataan did, ada noun, ada orang tu, ada present verb, verb yang ejaan asal dan juga tanda soal. Kita nak tanya soalan, hujung sekali mesti ada tanda soal. Teacher ada bagi contoh kat sini. Did plus not plus present verb plus question mark. Did not go. Okay, kalau tak letak tanda soal, ayat kamu jadi salah lah. Itu bukan soalan. Okay, tengok contoh yang pertama. Did you go to school yesterday? Kamu pergi sekolah tak semalam? So, kita nak tanya soalan. Did tambah dengan noun iaitu you, tambah dengan verb dalam versi present iaitu go, lepas tu tambah dengan tanda soal. Okay, did you go to school yesterday? Kita kan nak tanya soalan, kenalah ada tanda soal. Alright. Nah, seterusnya, did she read the book last night? Dia baca tak buku tu semalam? Did you give the present to your friend? Kamu bagi tak hadiah pada kawan kamu? Did we buy a new car? Kita beli kereta baru ke? Did he draw beautiful pictures last week? Dia lukis gambar yang cantik ke minggu lepas? So, kalau ayat itu sebuah soalan, kamu mestilah tambah tanda soal. Okey, kita tengok balik dari awal. Past simple iaitu perkataan ataupun ayat yang kita pakai untuk menunjukkan sesuatu yang sudah dibuat atau sudah dilakukan.
Okay, yang pertama kita ada regular verb, iaitu verb yang bila kita tukar kepada past tense, dia cuma akan tambah ed sahaja. Kemudian kita ada irregular verb, maknanya bila kita tukar kepada past tense, ejaan dia akan jadi lain. Dia tak tambah ed, dia tukar terus daripada I kepada O, ada you, tak ada you, macam tu. Okay, so teacher dah bagi senarai, you boleh tengok dekat situ. Tak perlu runsing, tapi kalau rasa nak belajar lagi, boleh cari dalam kamus. Okay, now kita ada juga past simple negative. Negative ni bila kita tambah perkataan not, kita nak cakap kita tak buat benda tu, kita tak ambil barang tu, kita tak letak dekat situ, kita tak menyanyi, kita tak menari, tidak nak menidakkan sesuatu, negatif, kita akan tambah not. Tapi ingat, jika ada perkataan did dekat depan, kata kerja yang hadir selepasnya mestilah dalam ejaan asal, base form. Tak boleh ada ed, tak boleh tambah ied. Okay, sebab did tu dah tunjukkan benda tu dah berlaku. Okay, last sekali kita ada past simple question. Kita nak tanya soalan, mestilah ada tanda soal di belakang. Okay, did you go to school yesterday? Did tambah dengan noun. Noun itu ialah orang atau benda atau tempat atau binatang, okay, atau haiwan. Okay, tambah dengan present verb dan tambah juga dengan tanda soal. Okay, kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, boleh tanya teacher. And then tolong siapkan nota dan latihan yang teacher sediakan. Best of luck everybody. Thank you.